krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen My Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukron jazilan, terima kasih kepada anda semua para pendengar IKIM Inspirasi Inforia Islami. Masih lagi bersama dengan tim Warna Pagi yang hampir 30 minit yang terakhir. Betul. Tapi insyaAllah penuh manfaat penuh manfaat dan penuh kebersamaan. Ya, betul. Itu tajuk kita. Rezeki bersama hari ini kita bawakan untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia, dan kita bawakan Ketua Pokok Eksekutif Islamic Relief Malaysia, Brother Zarul Syafuddin Zainal Abidin, yang berada di konti pagi ini. Nampak di kamera kita di live Facebook kita. Assalamualaikum Encik Zero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Memang Kedua-dua Ustaz S. Alhamdulillah. Memang tetamu kita semua rajin senyum masuk hari ni. Rasa tenang hati dah tengok hari ni. Itulah mereka pinjamkan senyuman bahagia mereka pada kita untuk kita pun dapat rasakan aura bahagia itu. Dan itu juga menarik tajuk kita rezeki bersama. Dan kalau tengok dekat media sosial Islamic Relief Malaysia duk tanya 18 Julai ada apa 18 Julai kau nak buka apa Fresh Mart ke kedai sayur ke apa, bukanlah, tapi ada sesuatu yang mungkinlah boleh Tuan Haji ataupun Brother Zairul kongsikan. Tapi mungkin untuk awal ni kita nak cerita tentang pasca pandemik, macam mana apa yang kita lalui dan bagaimana Islamic Relief Malaysia sebagai sebuah NGO yang bertanggungjawab insya-Allah meneruskan tugasan dan tanggungjawab tu. Brother Zairul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih berjumpa dengan Ustaz Safwan dan juga Ustaz Sufian. Bukan ustaz baru nak start. Alhamdulillah, bersama-sama kita. Insya-Allah. Rezeki bersama kan? Ya, rezeki itu pun boleh datang dalam bentuk senyuman. Betul. Alhamdulillah, syukur kan. Jadi seperti biasa, kita ni sebab NGO kemanusiaan. Kerja kita menguruskan manusia lah. Mencari apa sahaja peluang untuk membantu manusia. Semudah itu kan. Jadi tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit dan sebagainya. Jadi apabila Allah Ta'ala uji kita dengan pandemik, itu satu lagi ujian lah bagaimana SOP yang tak pernah kita buat sebelum ini. Contohnya macam mana kita nak buat penilaian terhadap seseorang asnaf ataupun komuniti itu tanpa kita pergi ke sana. Itu antara contoh pertama. Contoh yang kedua ialah kita dalam polisi kita, pilihan terakhir ialah untuk memberikan wang tunai kepada orang yang kita tolong. Adalah sebab-sebab dia. Apa pilihan utama? Tapi pada ketika itu semua kan secara fizikal tak boleh bertemu. Jadi kita terpaksa akhirnya masukkan terus ke dalam akaun mereka. Jadi itu antara perkara-perkara dan SOP yang sangat ketat. Tapi dalam masa yang sama kita pun tahu juga apa yang berlaku ialah berkaitan dengan statistik yang terkini yang amat menyedihkan terhadap negara ini dan juga of course di tempat lain juga. Apabila Department of Statistics Malaysia maklumkan kepada kita bermula daripada November 2021. Ini semua pasca pandemik sehingga ke April 2022. Ini data mereka, statistik mereka. Baru dulu yang kita kata T20, B40 dan sebagainya tu, ya, M40 tu sebenarnya dah jadi macam B60. Kerana 20% bawah daripada yang golongan M40 itu sudah masuk ke dalam B40. Jadi 40 tu dah B60 dengan izin B60. Dan kemudian yang bawah tu pula B5 tu, kita kalau apa-apa berlaku, mereka akan hilang wang pendapatan, hilang punca pendapatan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, on the other side pula, kita ada yang di atas T20 tu, yang sebenarnya harga barang naik ke, ekonomi ataupun isu politik bergerak ke tidak ke, mereka stabil. Jadi kita kata sekarang ni T5 atau T10. Jadi itulah antara sebab pada hari ini kita bercerita tentang rezeki bersama.
Itulah tugas NGO kemanusiaan macam kami ni. Dan juga Sejak 1984 ni. Masya Allah kan, tahniah ucapkan atas Begitulah. inisiatif Allah tersebut. Tapi itu juga satu, maknanya dalam langkah pemulihan ni bukan saja golongan-golongan yang terkesan, Brother Zairul, dengan pandemik. Pihak kerajaan pun kita yakin dah berusaha sebaik mungkin untuk pastikan semuanya dapat kembali kepada, insya-Allah paling tidak pun normal seperti dahulu. Dalam proses pemulihan ni pun NGO pun ada peranannya, dan mungkin kalaulah macam Brother Zairul sebutkan tadi, ada kelainan mungkin berbeza dengan kalau kita jadikan wang tunai itu sebagai satu alternatif yang terakhir. Jadi mungkin apa kelainan-kelainan yang Islamic Relief bawakan untuk program pemulihan ni? Terima kasih di atas soalan itu. Kelainan ni ataupun kreativiti ni adalah satu perkara yang sebenarnya tidak kita halang dalam kerja kemanusiaan kan. Asalkan dia menepati SOP NGO antarabangsa dan juga SOP ataupun akhlak ataupun kaedah yang ditetapkan oleh Islamic Relief jalan. Sebab lain negara, contohnya di Malawi, di Palestin, saya banyak cerita tentang di Bangladesh dan sebagainya, berbeza dengan di Malaysia. Walaupun SOP kita, logo kita adalah yang sama, hala tuju kita adalah sama. Hala tuju kita sejak 1984 tak pernah berubah di JPN untuk mewujudkan dunia yang prihatin. Jadi bila cerita dunia prihatin ni, banyak yang maknanya kita kena bersama. Jadi dalam konteks pada kali ini, kita ada jugalah kawan-kawan memberitahu kepada kita, kenapa Islamic Relief Malaysia hanya fokus kepada luar negara? Jawapannya tidak tepatlah. Sebab sasaran ataupun KPI saya sekurang-kurangnya kepada ahli lembaga pemegang amanah saya ialah apa sahaja sumbangan yang kita dapat daripada rakyat Malaysia yang berhati wangi ini. Alhamdulillah, syukur. Teruskan itu kan. 60 hingga 60% memangnya kita hantar ke luar negara. Sebab itulah tujuan kita diwujudkan juga, supaya kita menjadi jambatan sama akhirat kepada rakyat Malaysia yang tak berani nak ke Somalia, tak berani nak masuk ke Sri Lanka. Saya pernah berada di Sri Lanka dalam keadaan tengah kalut. Sekarang ni kalut, dulu kurang kalut sikit lah. Tempat-tempat yang orang Islam tak boleh masuk. Saya berada di sana, di Amparam dan sebagainya. Tak semua orang Malaysia boleh pergi, tetapi di situlah jembatan yang kita sediakan. Nombor dua, saya nak sebut tentang kenapa juga keluar negara ini. Oleh kerana contohnya lah rezeki korban baru-baru ni kan. Kalau daging korban di sini, alhamdulillah, maknanya kalau tidak pun rakyat masih ada peluang untuk membeli daging bagi yang mampulah. Ya, betul. Ataupun kita tengoklah, ataupun kita tumpang makan rumah jiran. InsyaAllah. Tapi kami mengambil pendekatan ibadah korban sebelum ini ialah dalam konteks food security dengan izin. Kita cerita tentang food security, izin dalam bahasa Melayunya apa? Tentang keselamatan makanan kan. Orang-orang yang tidak ada makanan langsung dan tidak ada pilihan, daging tu jauh sekali lah. Kau dapat daging, alhamdulillah. Kalau tidak ni kan. Jadi kelainan di sini pada hari ini, bila kita kata tentang apa ni, hashtag kita kasih, kita kongsi ni. Kasih dan kongsi ni sebenarnya adalah sifat para rasul, adalah kerja para anbiya, kerja kemanusiaan, bukan kerja Islamic Relief ke, kerja Yadim ke, tadi Ustaz ni sebut Yadim, ataupun NGO lain. Tapi sebenarnya kami hanya menjadi jembatan untuk buat tugas mas'uliyah ataupun tanggungjawab telah ditaklifkan kepada para anbiya, para sahabat dan sebagainya. Jadi Kelainannya ialah balik-balik pada hari ini kita fokus untuk yang dalam negara. Itu sebab pada hari ini kita mencadangkan untuk satu pakej baru yang dinamakan Rezeki Bersama lah. Ya, ini apa dia itu? It's a quick punya, kata orang tu, it's a touch and go. Is it? This is a touch and go. Sebab maknanya rakyat sangat sesak apabila yang saya sebut tadi M40 tu jatuh kepada B40 dan bawah B5 tu silap-silap akan pupus dan hilang. Nauzubillah. Kita nak selamatkan mereka. Jadi apa cara paling cepat ialah kita kata ini adalah solusi jangka pendek, tetapi kita mencadangkan dua perkara. Dalam pakej rezeki bersama ini, iaitu bila hashtag kita kasih, kita kongsi ini, Islamic Relief mencadangkan antara hari ini daripada 18 Julai sehingga hujung tahun ini, bahawa tuan-tuan dan perempuan dijemput untuk bersama-sama menanam saham akhirat untuk kami capai RM500,000. Sasarannya RM500,000 mula daripada hari ini sampai Disember. It is a quick fix dan dia akan diedarkan dalam dua cara. Kalau di Semenanjung, insya-Allah kita menceritakan tentang memberi mereka cash voucher dengan izin ataupun voucher tunai. Sebanyak berapa banyak? RM250. Untuk satu keluarga.
memanglah dia tak banyak, tapi sekurang-kurangnya membantu untuk meringankan. Kalau untuk setakat yang ada anak 2 hingga 3 hingga 4 tu mungkinlah untuk seminggu ataupun 2 minggu. At least lah something. At least lah something kan. Dan kemudian untuk Sabah dan juga Sarawak kita kata pack makanan. Kenapa beza ya? Sebab Sabah Sarawak saya dah pergi, kita bertugas di sana, kita ada petugas kita di sana yang sebelum ni pun. Baru ni pun korban di Sarawak. Ya, korban di Sarawak. Tetapi sana kalau naik tu kena naik kapal, kena masuk ke pendalaman dan sebagainya itu, mereka nak, kalau kita bagi voucher, mereka nak kalau beli ke kedai pun sangat jauh. Susah untuk mereka. Taklah menyusahkan orang pula kemudian. Itu secara ringkas lah. Masya Allah, itu dia kempen rezeki bersama. Kira potong reben jugalah hari ni untuk melancarkan. Lebih kurang kita potong reben Maya lah. Secara virtual. Mana kempen rezeki bersama sampai hujung tahun nanti dengan target atas sasaran RM500,000 untuk membantu khususnya sahabat-sahabat dalam negara kita lah. Ya, dalam negara. Untuk yang terkesan dengan pasca pandemik yang berlaku. Benar, masa benar, pemulihan terkesan. ini. Ya, betul. Sebenarnya secara ringkasnya, orang yang pernah menderma dengan kita pun ramai yang akhirnya dia menjadi penerima. Tapi dia kata pada tim saya, dia kata sebenarnya malu nak minta ni. Saya faham. Kita dah biasa bekerja dah biasa ni kan. So rasa macam malunya tapi terpaksa. Kami kata tak apa. Di sinilah agaknya Allah takdirkan kami ni sebagai jembatan untuk menjadi asbab itu. InsyaAllah. Kejap lagi mungkin Brother Zairul boleh kongsikan sikit selain daripada pengalaman Brother Zairul dan sahabat-sahabat di Islamic Relief berdepan dengan isu ini, menyantuni para penerima manfaat. Apa mungkin luahan mereka yang pernah Brother Zairul dengar dan nak kongsikan. Cuma satu, kalau boleh kongsikan juga tips. Macam mana Brother Zairul kita nak jadi pemberi? Macam mana kita nak, kalau ada tips atau disiplin tertentu tu, macam mana kita boleh belajar istiqamah untuk memberi supaya kemas sedekah-sedekah kita dan pemberian kita, terutamanya menerusi NGO kita dan Islamic Relief Malaysia. Kita berehat kejap ya, insyaAllah. InsyaAllah kita akan berehat. Kita akan sembang ada beberapa perkara lagi bersama dengan Bro Zairul selepas pada ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Warna Pagi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen Mari Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih kerana setia bersama kami di tim Warna Pagi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masih lagi tentang membicarakan tentang suara kemanusiaan Islamic Relief Malaysia tentang tajuk rezeki bersama. Saya suka bila Brother Zairul, CEO Islamic Relief Malaysia, selalu sebut kita jadi jembatan. Klasik sangat bunyi jembatan tu. Biasa kan? Tapi sebab itulah usaha kita dan termasuk sahabat-sahabat kita di NGO, Masya Allah, yang Allah kurniakan kekuatan dan istiqamah ni untuk sentiasa jadi jambatan. Sama-sama kita. InsyaAllah usaha kita. Baik, macam mana mungkin kalau sebelum kita cerita tentang pengalaman Brother Zairul sendiri dan mungkin kongsi tips macam mana kami pun boleh istiqamah untuk membantu menyumbangkan mungkin impact daripada program-program, projek-projek yang, dan kempen yang dibawakan oleh Islamic Relief, termasuk yang terkini rezeki bersama ni. Impact ni yang kadang-kadang orang terlepas pandang, orang rasa macam aku bagi sikit kesan dia tak besar. Betul, sebenarnya. Itu yang dibagi sekali je tu. Itu yang bagi sekali. Boleh kongsi sikit Bro Zairul. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih juga dan moga Allah merahmati sahabat-sahabat ibu ayah saudara-saudari di luar sana. Menitis ke dalam belai mata saya tak. Bahawa sebenarnya kalau data maklumat yang kita ada, ramai juga penerima yang bagi RM1 sehari. RM5 sehari. Ada yang setiap minggu WhatsApp dekat saya kata, ini untuk anak yatim ya, RM100. Konsisten sedekah Jumaat. Semoga Allah merahmati mereka dan semua yang kita tidak
yang mungkin kita tak tahu. Ya, moga Allah memberikan kerahmatan kepada mereka dan doakan kami insya-Allah. InsyaAllah. Ini orang-orang yang memberikan, ini insan-insan yang di luar sana mungkin kita tak kenal, mungkin mereka bukan selebriti, mereka tidaklah kita ni, tetapi kan ini insan-insan macam kita sebut Wais Al-Qarni tadi. Secara diam-diam itulah yang sentiasa diperingatkan oleh mereka yang menubuhkan Islamic Relief, Dr. Hani Al-Banna, Hishmat Khalifah, Harun Attallah, orang-orang yang setiap kali datang jumpa kita, dia kata, ingat, Islamic Relief kita masih lagi boleh berada atas satu bumbung NGO kemanusiaan Islam yang terbesar di dunia. Kita jangan bangga, tetapi Allah Ta'ala jaga kita kerana pemandu-pemandu teksi yang duk beri £1 satu hari. Duit pound sterling lah di UK. Yang agaknya dia asas kekuatan kepada itu. Jadi jangan kita lupa asal-usul kita dan amanah kita berada di sini. Jadi kan impak ni tu kan, nak tahu ni ke tidak kan, satunya ialah saya nak sebut sejarah saya dengan Radio Hakim sejak 2006. Tadi sebut dengan Mazlina, saya kata itu saham akhirat besar tu. Itu antara impak dia. Berapa juta orang sudah pun mendengar sesi Ramadan saya, bukan sebab saya ni tak ada apa pun, tapi Mazlina alias kat luar tu. Kan? Mazlina alias kan? Mazlina Ismail. Mazlina Ismail. Maaf. Mazlina alias yang sebelum ni. Yang Mazlina alias pun ada saham dia. Jadi impak sangat besar. Asal sebab daripada tu juga ada seorang pakcik umur 90 tahun dalam keadaan pandemik ambil taksi daripada Selangor Mansion datang ke konti nak bagi duit RM2,000. Umur dah dekat 90 tahun, dah meninggal dah pun. Cari taksi. Dia kata sebab dia dengar dia ni, itu antara impak. Kesannya. Jadi jangan kita pandang ringan apa yang kita sebut. Sebab itulah kena jangan jemu-jemu sebut khairun nas anfa'uhum linnas, benda yang baik itu disebut. Kemudian saya nak sebut juga, maknanya impak kalau tak ninya kan, saya nak kata begini. Di Malaysia, sebab kita cerita sebab rezeki bersama kan, bersama untuk Malaysia. Puan Mezah ni ialah seorang stateless, maknanya tidak ada warga negara. Ini isu bagi petugas kita di Sabah. Beliau daripada Sandakan Sabah. Kita dengar benda ni dalam sirah, tapi berlaku pada hari ini. Saya cerita di Sabah, saya bukan cerita di Gaza ke apa. Dia terpaksa campur gula dan juga susu manis dalam air sebab nak bagi anak dia rasa kenyang. Tak mampu nak beli susu. Jadi sebab itulah kita kata alhamdulillah dengan pack makanan COVID-19 yang diberi oleh Islamic Relief, alhamdulillah dapat membantu sikit. Jadi saya nak kata sini hashtag kita kasihlah, kita kongsilah bersama Islamic Relief. Impak yang kedua saya nak beritahu begini ialah di Segamat Johor. Segamat Johor, seorang ibu yang bernama Puan Norizan dan suami dia masa banjir di Johor kan, di Segamat, kehilangan segala-galanya. Memanglah kita tak boleh nak selesaikan semua. Tapi alhamdulillah dengan voucher wang tunai yang diberikan tu menitih air mata kita. Kami pun tak sangka, kami tak kenal pun you all ni siapa, kenapa datang ni kan. Tapi bagi kita Allah Akbar. Itulah menjadi sumber kekuatan kita untuk terus memberikan khidmat ini. Kalau tanya impact lah, saya cerita dua lah dulu kan. Jadi jomlah kita bersama dalam kita kasih, kita kongsi ni. Sebab perkongsian ini adalah satu yang Rasul buat. Ustaz-ustaz lebih tahu daripada saya. Kami hanya melaksanakan saja. Ya Allah, dan ya Allah. bila sebut tentang amalan-amalan yang baik macam ni kan, kada sebuah hadis Rasulullah SAW sebut ayul amal ahabbu ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Antara amalan yang paling Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka, benda yang engkau buat selalu walaupun benda tu kecil. Benar. Macam Cik Zul sebut tadi kan, nampak kecil tapi impact dia sebenarnya mungkin besar untuk orang lain. Tu nak kata jangan duk dengar orang kata, kenapa sikit sangat dia bagi RM1 je sehari dah. Jangan dengar orang kata. Kita buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka pada amalan tersebut. Yang berterusan walaupun sedikit. Benar. Kalau saya boleh tambah sikit lagi tentang impak ini kan. Seorang lagi yang kita tolong antaranya ialah nama dia Puan Wong Yumin. Dia ni tinggal di kawasan perumahan Seri Kota di KL. Dia kata pack makanan dari Islamic Relief datang untuk bagi bantuan pada Maaf saya. nak tanya, beliau Muslim atau belum Muslim? Bukan Muslim ya? Jadi kan benda tu agak memeranjatkan. Sebab dia kata macam mana NGO Islam boleh membantu. Saya kata inilah rahmatan lil alamin kita. Inilah maknanya rahmah. Inilah kecantikan Islam itu sendiri kan. Melalui amalan kita dan bukan kata-kata lah. Jadi bersama Islam. Alhamdulillah itulah. So impak dia tu jangan kita
pandang rendah walaupun RM1 Kan itu sebenarnya sebab juga kita ucap terima kasih dan menghargai para penyumbang kita yang dah sekian lama bersama Islamic Relief Malaysia menerusi pelbagai saluran kempen yang dah dijayakan sampai pada penerima manfaat, dan Brother Zairul dah kongsikan tadi sebahagian daripada impak ataupun pengalaman yang diceritakan sendiri oleh penerima manfaat. Ini belum cerita tentang asnaf-asnaf yang macam mana kita bantu, dan kemudian mereka boleh keluar daripada kepompong asnaf kemiskinan, dan kemudian mereka pula jadi pembayar zakat dan membantu asnaf lain. Itu memberikan kail, dan kemudian kita pastikan industri perikanan itu pun dia jadi berkembang lah ya. Tapi sekarang ni kita bagi ikan. Kita terpaksa bagi ikan kalau ni rezeki bersama ni. Ini kempen rezeki bersama yang mana boleh sertai ikut serta Islamic Relief Malaysia. Kalau nak tahu lebih lanjut, macam biasa nombor kita 0389263434 ataupun WhatsApp je ke 0196379788. Kalau nak berinteraksi, bertanya sebarang soalan selain media sosial Islamic Relief Malaysia, pergi je semua akaun media sosial ada. Termasuk TikTok, di Shopee, di Lazada dan semuanya lah. Cakap dengan saya pun boleh juga. Boleh. Direct dengan Brother Zairul boleh. We are here at your service dengan izin. Kita ni Ansarullah bersedia untuk berkhidmat. Kita belajar daripada Abdul Rahman Auf dan nama-nama yang hebat, sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Mungkin di akhir ni Bro Zairul berbaki masa yang pendek ini kan, mungkin sedikit nasihat ataupun kata-kata terakhir pada Bro Zairul supaya mereka di luar sana hulurkan bantuan dalam kata pasca pandemik ni. Mungkin kita rasa kita dah seimbang lah, kita rasa kita dah balance, padahal kat luar sana ada orang yang nak beli susu kat anak pun susah. Ni sementara kita tengah online ni pun ada komen kata minta bantuan dan sebagainya, dan boleh tak sedikit kalau boleh saya kongsi sikit. Saya teringat Brother Haris Syarif pernah kongsikan sebelum dia ceritakan macam ada satu kisah di Sarawak tak salah saya, seorang ibu yang bila tamu datang rumah dia, dekat dia ada nasi dengan satu mangkuk minyak. Bila tanya minyak tu minyak apa, dia kata minyak tu minyak gorengan ayam. Ayamnya mana? Ayamnya dah habis lama dah. Dia gunakan minyak tu. Kenapa minyak? Sebab nak campur dalam nasi biar ada rasa-rasa ayam. Itu je lah lauk yang mereka ada. Jadi kat situ soalannya bukan apa yang diorang nak makan lepas ni, tapi kat mana kita sebenarnya yang patutnya kita membantu mereka. Brother Zairul. Ya, terima kasih. Saya secara seorang Islam dan sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab di negara ini dan juga sebagai warga dunia, saya sangat merindui dua kisah zaman dua Umar. Umar Abdul Aziz dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kan. Bagaimana pada masa itu institusi keluarga yang sangat kuat, bagaimana maknanya sebagai dan number one raja ke Perdana Menteri ke apa turun bawa sendiri bantuan, kan. Dan kemudian merasa menangis dan takut pada Allah Ta'ala, takut apabila ustaz-ustaz lebih tahu daripada saya kes yang bila ibu tu menangis, mana dia Umar, anak aku ni sedang kelaparan dan sebagainya, kan, yang kemudian baginda sendiri balik untuk pikul sendiri, bukannya dia punya bodyguard ke apa yang ni, sebab dia kata takut ni dia jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sangat merindui itu, dan saya sangat merindui isu tadbir urus yang baik, dan ni sebab negara ini adalah Allah memberikan berkat doa kita, kan, lepas solat Jumaat, kan. Satu keberkatan yang ada di Malaysia. Macam mana susah pun kita, tempat-tempat luar yang saya pergi orang akan kata Malaysia. Kan, itu doa daripada mereka. Macam mana, kan, mereka mesti kata ni ekonomi yang baik, kemudian keseksamaan dari segi agihan ni. Sebab saya daripada industri minyak dan oil dan gas dulu, jadi itu antara benda yang bukan saya tinggalkan. Saya hanya berhijrah sebab kita nak kongsi bersama, kan. Jadi saya fikir ilmu yang ada daripada corporate tu, itu yang nak dikongsikan tentang pengurusan NGO dan sebagainya. Jadi yang pentingnya ialah tadi cerita pasal macam mana kita nak istiqamah, kan. Doakanlah supaya kami ni ikhlas. Kita jangan takut Allah Ta'ala. Yang takutnya bila Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan, kita tahu. Tapi bila Allah uji kita dengan kuasa, Allah Ta'ala uji kita dengan kekayaan, saya takut kita hilang pada masa tu. Saya minta sangat jauh sebab saya melihat sendiri Allah Ta'ala uji orang yang macam ni. Dalam masa yang sama saya melihat juga orang satu masa dulu memang susah, tapi bila dia senang, dia menjadi lebih bertakwa, dia bagi lebih banyak lagi. Jadi orang-orang ni semua datang dalam kehidupan saya. Saya ceritakan pengalaman 40 tahun menjadi seorang sukarelawan. Walaupun maknanya tadi saya sebut 2006 sejarah kita dengan Radio IKIM, berapa ramai ada orang yang saudara-saudari dapat tukar oleh sebab Inforia Islami ni. Ya, dan sila teruskan. Dan kemudian 12 tahun saya sepenuh masa mewakafkan diri saya dalam Islamic Relief ini. Ramainya Allah Ta'ala tunjukkan orang-orang yang apa ya, yang maknanya kita kata
Jealous lah, macam saya kata, boleh tak kita doakan supaya kita berjiran nanti di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tips yang apa ni, saya tak tahu ada tips ke apa, sebenarnya lebih kepada diri saya sendiri kan. Saya ingin membawa kepada ni, kalau kita buat kiasan sikitlah, metafor ataupun kiasan di dalam. Saya pun tak pandai sangat sebab kerja kita fikir macam mana nak cari duit, nak cari kepakaran ni, nak tolong orang kan. Tapi begini, untuk menjemput rezeki itu datang, untuk menjemput kebaikan itu datang, kalau kita nak tangkap ayam, tapi sekarang ni pun ayam tak ada nak tangkap dah kan. Ayam semua dah mahal satu hal. Kat kampung ada tapi insyaAllah. kalau di kampung lah ya. Tapi kiasannya macam jangan kita kejar ayam tu. Kita kejar dia lari lah. Penat kita nanti. Tapi apa kata kita taburkan beras dan makanan. InsyaAllah ayam itu akan datang. Betul Kiasan yang kedua saya kata, wah sangat impactful lah benda ni. Saya kata, kalau kita nak pelihara kupu-kupu yang cantik tu kan. Kupu-kupu pula. Tak ada dah kat rumah pun. Adalah belakang rumah saya tu adalah monyet apa semua. Kupu-kupu tak banyak dah. Kalau kita jangan tangkap sebab dia akan terbang. Kos binatang. Tapi kita tanamlah bunga. Dia yang datang. Kita tanamlah bunga, lama-lama tu akan datang. Bukan saja dia datang, tapi kawan-kawan dia pun akan datang. Apa dia kawan-kawan dia tu? Lebah, berpatung. Kan? Jadi kiasannya macam itulah saudara-saudari, sahabat-sahabat di luar sana. Begitulah dengan rezeki. Kan? Kalau kita nak rezeki itu datang, maka bersedekahlah. Kalau kita nak rezeki itu datang, bersedekahlah. InsyaAllah nanti rezeki itu akan hampiri kita, dan kita kena ingat bahawa rezeki ni tak semestinya duit. Ya, betul. Rezeki ni bukan bermakna you rumah besar. Berapa ramai orang yang kami jumpa, rumah sangat besar bukan tak boleh Ustaz boleh Kereta cantik bukan tak boleh Boleh. Ya. Tilam yang sangat empuk, tapi tidak ada di situ satu ketenangan untuk berehat dan tidur. Ya. Tapi bukan tak boleh kaya. Ramai juga yang saya tengok sahabat-sahabat yang kaya yang ni, tapi bersedekah. Itu adalah istiqamah yang mereka buat. Jadi jom kita bersama-sama menjadi rakyat Malaysia yang prihatin. InsyaAllah ramai berhati wangi di luar sana. Isunya bukan banyak ataupun sikit, isunya ikhlas. InsyaAllah. Jadi jom rezeki bersama. Kita mulakan dengan 2 orang ustaz ni dulu. InsyaAllah. Bagi dekat saya sekarang RM1 seorang. Kita bagi ni semua. Tak apa saja ni. Kita transfer. InsyaAllah. Ada banyak cara, ada banyak saluran, ada banyak punca-punca kuasa lah untuk kita menjemput rezeki lah. Macam Brother Zairul kongsikan tips tadi tu dengan tamsilan yang sangat hebat dan sangat bermakna. Hashtag kita kasih, kita kongsi. Kita kongsi. Kita kasih, kita kongsi. Kita kasih, kita kongsi. Bukan isu banyak ataupun sikit, tetapi ikhlas. Kan, Masya Allah. Bismillah. Doakan kami, maafkan kami. InsyaAllah. Terima kasih Brother Zairul. Terima kasih. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Itu dia kempen rezeki bersama dengan hashtag kita kasih, kita kongsi. Bukan banyak yang dicari, tapi ikhlas tu insyaAllah biar penuh ataupun membawa erti. Dan ingatlah pesanan baginda Rasulullah SAW. Mafhumnya, tidaklah bersedekah itu mengurangkan hartamu, tetapi sebaliknya. Makin banyak kita bagi, insyaAllah makin banyak kita dapat. Sekali lagi terima kasih kepada Encik Zairul Syafuddin Zainal Abidin. Lama tak dengar Encik ni Ustaz. Brother je Ustaz. Brother Zairul. Okey. Saya tak ada apa-apa pun. Iyalah, terima kasih Brother Zairul. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Itu dia perkongsian kita untuk Suara Kemanusiaan hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih juga yang turut mendengar, dan juga insyaAllah kita harap terus saja membantu menyumbang mereka yang memerlukan bersama Islamic Relief Malaysia. Dan kita dah sampai ke penghujung Ustaz Safwan untuk Warna Pagi hari ini. Terima kasih banyak juga kepada anda semua sudi bersama-sama dengan kita hingga penghujung Warna Pagi. InsyaAllah esok Luke akan kembali. InsyaAllah. Ya. Dan Yati akan sambung tugasan Aspirasi 10 sebentar lagi. Terus setia dengan Radio IKIM, dan jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda